Salam sejahtera, berjumpa kita sekali lagi dalam rancangan Minda Juara. Saya Aruna. Dan kita akan bersama-sama untuk mengenali bagaimana untuk menjadi seorang juara, bukan sahaja dari segi fizikal, tetapi juga dari segi minda anda. So, hari ini kita masih lagi dalam siri mengenali keperluan psikologi sukan untuk sukan spesifik. Dan kita masih ada lagi dalam sukan individu. So, hari ini kita ada tetamu khas kita lagi. Untuk pertama kali dia akan bersama-sama dengan kita. Alright. Kita ada Puan Azura binti Mat Nasir. So, Puan, boleh cerita sikit tak tentang sukan basikal ni? Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Okey. Apa tentang sedikit tentang sukan berbasikal ni. Okey. Sukan berbasikal ni dia ada dua kategori, iaitu road. Dia bukan dua kategori, dia banyak lagi sebenarnya. Tapi kalau dekat Malaysia ni kita banyak tertumpu kepada road dan juga track. Track. Okey. So kalau track ni macam yang kerap kita dengar lah, ada sprint, ada kirin, okey. And then dia ada jugalah atlet wanita, atlet lelaki kan. Team juga. Ya, then dekat track kita ada lagi juga individu pursuit, team pursuit and omnium, stretch race. So itu semua bila kita bercakap tentang track lah. Betul. Dan sebenarnya sukan berbasikal ni pun sebenarnya dah lama dia dah layak daripada sukan Olimpik daripada tahun 1970-an lagi kan. Ya, Allah yarham Pak Daud Ibrahim. Sebenarnya kita dah memang gah dalam sukan basikal ni sebenarnya kan, dan sebenarnya kita dah produce world class athlete juga. Kita ada Azizul Hasni, kita ada Syafi Daus, kita ada Fatihah, siapa lagi, kita ada Anis. So ramai lagi nama yang dalam set-set ni sebenarnya. Mungkin kita tak sempat nak habis cakap semua, tapi memang mereka antara idola kepada adik-adik kita juga kan sebenarnya. Dan saya rasa program-program yang kita buat untuk sukan basikal pun sangat mantap sebenarnya. Kita world class lah, sebab kita ada World Tour di Langkawi juga dan sebagainya. Banyak program yang kita buat untuk sukan basikal sebenarnya kan. Betul. Apa lagi yang akak rasa nak tambah sikit untuk sukan basikal ni lagi? Okey, untuk sukan basikal ni macam tadilah ada kalau maybe ada yang tanya, BMX tu, mountain bike tu yang mana pula? Itu pun sebenarnya itu yang saya cakap tadi. Sebenarnya banyak selain track dengan endurance, dia ada juga mountain bike lah, BMX. Betul. Dan sekarang pun kalau kita tengok sukan berbasikal ni dah dijadikan satu aktiviti leisure. Jadi ini satu perkembangan yang sihat lah sebenarnya. Betul. Betul. Sebab Kan? saya rasa kalau mungkin siapa yang tak selera lah, siapa yang tak suka lari, naiklah basikal kan. Betul. So saya rasa ada dah budaya yang di mana kita nak memang spend untuk budaya basikal ni dengan beli gadget yang betul dan sebagainya, dan kita ada follower dia. Sebenarnya ramai yang follow daripada corporate tu sendiri kan. Betul lah. Diorang dah memang invest dalam basikal ni sebenarnya. Dan kalau kita bercakap tentang development, sebenarnya penting daripada grassroots lagi, daripada development ni, untuk kita melahirkan juara-juara seperti yang kita ada sekarang. Betul. That's why saya setuju sangat bila kata pendekatan psikologi sukan ni sebenarnya sangat penting kita pupuk sejak daripada grassroots. Betul. Bagi mempersiapkan diorang ni untuk menjadi melahirkan lebih ramai juara. Betul lah. Kita seiring lah, kita tak nak belajar A saja, kita nak belajar 1 2 sekali kan. Betul lah. Kalau dalam bahasa buku lah kita kata kita tak nak belajar ABC je, kita nak belajar 1 2 sekali. Supaya nanti bila kita naik sama-sama. Betul. Alright, okey. So kita dah tahu sedikit tentang sukan basikal. So banyak lagi yang kita nak tahu, apakah isu-isu yang selalu timbul dan apakah masalah-masalah dan keperluan psikologi sukan untuk sukan basikal itu sendiri sebenarnya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey Kak,
apa yang isu yang selalu akan timbul dalam sukan basikal ni? Sebenarnya sukan basikal kita dah kata tadi leisure, everything look fun and everything, tapi sebalik fun tu pun sebenarnya ada banyak hard work kan, betul tak? Apakah isu-isu yang selalu timbul Okey, kalau kata isu-isu berkaitan psikologi sukan ataupun mental performance, kita boleh bahagikan kepada dua lah mengikut acara tadi. Okey, contoh macam sukan yang road race ataupun yang lebih kepada endurance yang jaraknya lebih jauh and then tempoh lumbanya lebih jauh, lebih lama, naik turun lagi. Ya, Duluan kami yang naik ke genting dan sebagainya tu. Jadi antara isu-isu berkaitan psikologi adalah antara ni fokus hilang, fokus hilang. And then dia punya motivation to finish the race. Kalau kita pernah tengok ada yang sampai tak nak habiskan lumba. Betul. You fight until the end, tapi mungkin separuh jalan dah tak boleh sangat, tak boleh go sangat, dah give up, attitude dah akan datang lah. Itu antara isu lah. And then juga daripada segi taktikal juga strategi. Kalau kita tengok sukan berbasikal ni pun dia ada taktikal dia. Betul. Bila nak ke depan, bila nak potong, bila nak reserve energy, bila nak kena accelerate. Betul. So bila nak breakaway, so itu semua taktikal. Jadi dia memerlukan kemahiran psikologi sukan juga daripada segi rutin and then plan, psikologi plan dia macam mana. Okey. Kalau daripada segi track pula. Okey, track walaupun kita nampak dia lebih jaraknya lebih pendek daripada yang endurance. 250 meter satu satu kilometer kan. Tapi dekat situ pun banyak elemen-elemen yang penting. Daripada segi nak mengawal siapa kata sukan basikal tak bimbang, tak nervous, itu pun ada juga kan. Daripada starting block tu. Starting block tu memang itu adalah boleh dikatakan salah satu situasi juga yang memerlukan. Kita kata sukan strength and power kan, sama juga macam kita kata kalau sebelum ni kita bincang pasal olahraga, a good start will let you to have a good finishing. So everything count kan, betul tak? Betul. Dan juga dia juga memerlukan strategi. Jadi perlu fokus, kena alert. Betul. Alert tu penting, fokus tu penting. Dia tak boleh hilang fokus. Itu antara isu-isu lah. Tadi kita dah bincang pasal isu-isu. Apakah keperluan psikologi sukan? Let's say kita borak pasal road dulu. Okey, kalau berkata tentang keperluan psikologi sukan, apa teknik-teknik atau kemahiran psikologi sukan yang atlet-atlet berbasikal ataupun anda adik-adik yang berminat nak jadi seorang atlet berbasikal. So apa yang saya perlu ada? Yang pertama, goal setting lah, penetapan matlamat. Kenapa nak masuk sukan basikal? Betul. Tanya dulu diri sendiri. Tanya diri dulu. Sebab kalau kita tak tahu apa kita nak, kita ikut kawan, nanti dia akan jadi macam dah beli basikal mahal, contoh dah beli basikal mahal, lepas tu tersadai. Ada tidur kat rumah je, cantiknya betul. Macam banyak terjadi dah kan. Lepas tu kalau tanya lagi sekali, mak ayah memang confirm tak buat dah. Dah tak belanja dah. Kita kena tahu kenapa kita nak menceburi sukan basikal. Apa yang kita target. Kita kena kenal pasti dulu kita punya matlamat tu. Okey. So daripada segi matlamat ni kena bincang lah. Tak bolehlah kita sendiri yang membuat keputusan. Kita boleh mendapatkan pandangan daripada maybe jurulatih ataupun guru-guru di sekolah kan, ataupun kawan-kawan yang dah melibatkan diri dalam sukan berbasikal. So boleh dapatkan banyak pandangan lah dalam, sebab sukan basikal ni pun dia ada kelompok-kelompok dia sendiri sebenarnya. Mungkin daripada segi sekolah mungkin tak semua sekolah ada sebenarnya betul, tapi kalau kita untuk adik-adik kita yang dah atlet ni sebagainya, mungkin kalau kita tanya balik daripada macam mana dia start bermain basikal ni, mungkin tiba-tiba dia kata sekolah ada TID datang kan, ada talent identification datang. So kata saiz badan cantik dan sebagainya. So dia dah tercebur. So bila dah menceburi sukan ni, yang pertama tadi itulah, bila kita dah dalam sukan tu kita kena tanya apa matlamat saya dalam sukan ni kan. Betul. Yang kedua apa dia? Okey, yang kedua daripada segi fokus tadilah. Tadi sebab kita bercakap pasal road kan. Okey. So road ni bila dia tempoh yang lama, dia memerlukan tahap konsentrasi yang tinggi lah. Okey. Dan juga alert lah, dia kena alert ke sebarang like macam strategi ataupun taktikal bila sampai bukit nak buat apa. Bila nak potong, jarak berapa kilometer nak potong, jarak berapa kilometer nak reserve the energy macam tu kan. Okey. Sebenarnya sukan berbasikal ni pun antara sukan yang berbahaya sebenarnya, especially yang road kan, banyak yang sebenarnya kalau you salah teknik pada masa tu atau you lah hilang fokus pada tu, banyak accident yang boleh berlaku. Betul. Sebab you nak overtake semua hampir sama, dekat dapat je. So jadi macam segelintir yang kita kena alert tu. That's why fokus tu penting. Fokus kepada apa yang kita nampak di depan dan juga fokus kepada sebarang tactical plan yang dah coach pesan kat kita, yang dah coach educate kita ataupun terangkan kat kita. Benda tu lah. Jangan lupa pula setengah jalan pula kan. Kayu lupa apa tu coach cakap. And then lagi satu bila dekat grassroots ni kita kena faham konsep pengurusan diri. Self management, pengurusan masa, pengurusan gaya hidup. Sebab kita tahu bila adik-adik yang masih bersekolah,
Jadi bila melibatkan dalam sesi latihan ni yang ada program lah. Okey, program sama ada di peringkat negeri ke di peringkat sekolah. So ada sesi latihan tu. Jadi pengurusan diri tu penting. Bila nak masa untuk belajar, okey, masa untuk training and then masa untuk pergi pertandingan macam tu. Sebab pentingnya kat sini jadi anda tidak akan hilang fokus lah. Lagi satu macam semua benda nak kita panggil kalau peribahasa yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Okey. Itu yang jadi orang salahkan sukan berbasikal. Punca kegagalan dalam pelajaran adalah sukan berbasikal. Sebab sukan ni pun sebenarnya memerlukan tempoh latihan yang lama. Yes, sebab akademik ni pun penting. Bila di peringkat sekolah, kita tak nafikan akademik penting. Tapi yang penting cabaran bila menjadi atlet, anda kena pandai menguruskan diri. Okey. Uruskan diri dengan betul. Ni kita pesan awal-awal lah, pengurusan diri. Bukan kita nak suruh pilih salah satu. Tak ada yang mustahil. Ada je orang yang berjaya dengan fokus kepada dua sukan bidang dan juga akademik. Adik saya faham sebab adik-adik ni pun semua memang dah atlet negara. Atlet sekolah sukan, atlet negeri. Maksudnya dia memang dah tahu ada dua benda yang diorang kena uruskan. So tak boleh samakan lifestyle anda dengan lifestyle kawan-kawan yang tidak bersukan, yang tidak melibatkan diri dalam sukan berbasikal. Okey, jadi bila anda mengambil keputusan decide untuk jadi atlet berbasikal, so anda kena committed dengan apa yang dah diaturkan tu. Okey? So tadi kita dah cerita lebih kepada track tadi kan untuk road. So apa keperluan untuk track? Sebab track dia berbeza sikit kan? Ya, betul. Betul. Beza sikit, beza banyak sebenarnya tu. Yes, track ni dia beza banyak lah. Sebab satu daripada segi jarak and then dia perlukan power. Dia sebab dia dalam tempoh masa yang singkat dan juga jarak yang lebih pendek daripada road tadi, dan dia punya orang kata dia punya venue pun berbeza, lebih kepada indoor. Kalau road tadi lebih kepada outdoor. Kalau track ni dia lebih kepada indoor, dalam velodrome lah selalunya. Okey, ada jugalah velodrome yang tidak berbumbung, tapi still dekat track lah kan. Mostly yang di Eropah ni agak kurang lah, tak ada lah. Antara teknik-teknik psikologi yang penting juga dalam acara track ni, okey, yang pertama adalah teknik pernafasan lah. Pernafasan dalam proses untuk relaxation tu. So relaxation ada banyak macam teknik. Betul. Tapi kalau yang simple yang saya boleh advise kat sini adalah breathing teknik tu yang paling penting. Basic breathing teknik. Okay, so breathing teknik ni ada macam-macam jenis dan bermacam-macam tujuan. Kita ada deep breathing, kita ada like sighing with exhalation, pernafasan dengan keluhan, dan kita ada energized breathing. So bergantung kepada situasi mana yang anda nak pakai. Maybe kalau anda nak menenangkan diri sementara tunggu lumba kan, nak lumba kejap lagi, nak kayuh kejap lagi, so kita nak bertenang. So kita maybe prefer deep breathing. Tapi dalam contoh kita nak energize, kita macam motivation kita a bit low, maybe because of like environment luar ke kan, ada beberapa faktor yang menyebabkan kita punya motivation sedikit low. So kita perlu buat energized breathing. And energized breathing ni dia lebih laju tapi efektif. Okay. And then tu kita bercakap tentang breathing. Okay, breathing. Okay. Antara teknik-teknik lain untuk track, kita bercakap tentang track kan. Concentration pun penting sebenarnya. Sebab yelah dia dah kena curve nak turun lagi. Ya, walaupun dia pendek tapi dia tetap ada taktikal dia. Dia ada strategi dia. Jadi dia memang kena alert, fokus dia kena tinggi. Dia kena kawal tumpuan dia daripada terganggu. Sebab kalau dia leka terganggu, dia dah tak ingat dah apa strategi yang coach dah cakap tadi. Sebab kadang-kadang strategi tu boleh berubah dalam masa yang singkat. Kan bergantung kepada siapa yang dia jumpa. So maksudnya kita kena adaptability tu sangat kena cepatlah, kena berubah dengan strategi ya, betul. Okey, so jangan kata yang ni je susahlah sikit kan. Betul. Okey, so yang terakhir lah. Okey, teknik yang terakhir adalah mental plan. Mental plan ni macam kita dah tahu tadi tentang concentration, breathing and then pengurusan diri. So macam mana kita nak rangkumkan sebagai mental plan kita. So mental plan ni selalunya kita dah prepare dah apa kita nak, apa teknik-teknik ataupun contoh rutin kita. Kita tak semestinya dalam lumba ataupun dalam pertandingan. Dalam training pun. Okey, daripada start datang training sampai habis training apa kita nak buat. Kita dah susun jadual kita. Betul. Sebab jadi dengan cara ini kita dapat ingat apa yang perlu kita buat. Tak adalah kita membuang masa bila sampai je duk borak-borak kan. Tak tahu nak buat apa. Saya ada sebentar, ada sekejap lah saya dapat spend time dengan sukan basikal ni, especially untuk track kan. Di mana setiap effort yang diorang buat, diorang ada masa hampir setengah jam untuk rehat sebab effort tu memang memerlukan 110% diorang punya energy. So diorang nak recovery balik. Dalam setengah jam tu sebenarnya ramai yang kita nampak adalah
yang selalu diorang akan main phone ataupun diorang hanya duduk saja tak tahu buat apa ataupun dengar lagu dan sebagainya. So saya rasa skill-skill yang akak bagi tahu ni mungkin boleh banyak membantu diorang untuk mengisi pengisian setengah jam tu sebenarnya kan. Sebab teknik-teknik itu pun membantu daripada segi recovery. Betul. Mental recovery during competition especially. Alright, okay. So tadi kita dah banyak bincang kan, apakah keperluan psikologi untuk track dan endurance sebenarnya yang itu teruk sebenarnya. So saya harap adik-adik dapat serba sedikit untuk kita follow benda ni, dan yang penting adalah mental plan tadi kita kata. Okay. Benda lain mungkin nampak hampir sama. Hampir sama, kita cakap pasal breathing, kita cakap pasal relaksasi, tapi keperluannya adalah berbeza. Maksudnya cita rasa dia berbeza sikit lah di situ kan. So mental plan betul, dan pastikan yang setengah jam ataupun waktu rehat adik-adik itu digunakan dengan sebaik mungkin. Alright, okay? Didik TV KPM. Didik TV KPM. So tadi kita dah banyak cerita pasal apa keperluan psikologi kan untuk adik-adik kita. So ada tak tips-tips yang akan nak bagi untuk adik-adik kita, untuk especially yang sekarang tengah duduk kat rumah ni, tak boleh nak pergi sekolah, tak boleh nak training, especially budak-budak sekolah sukan sekarang ni kan, yang duduk kat rumah tak boleh nak training dan sebagainya. Apa tips-tips akak untuk diorang untuk buat latihan sikit kat rumah ni? Okey, antara aktiviti ataupun tips yang saya boleh share ataupun galakkan adik-adik untuk buat. Okey, kalau tadi kita bercakap tentang kepentingan tahap konsentrasi dalam endurance, okey, tempoh yang panjang tu. Okey. Antara aktiviti anda boleh gunakan apa saja latihan fizikal. Sebagai contohlah. Sebagai contoh saya ambil contoh latihan plank. Berapa lama boleh tahan? Kan, sebab dia macam dia lebih kepada endurance training juga kan. Jadi berapa lama dia boleh tahan? So anda boleh rekod masa tu. So semasa anda nak motivate supaya bertahan tu, anda boleh gunakan daripada segi aspek self talk, fokus. Kenapa anda buat? Gunakan benda tu sebagai sumber motivasi untuk anda meneruskan tanpa give up. Macam itulah, itu antara aktiviti-aktiviti lah yang kita tak perlukan equipment kan. Kita test diri kita lah. Ya, betul-betul. Tu antara lah yang saya boleh share lah, Runa. Okay, right. So kita tadi dah ada banyak teknik-teknik yang akak dah share. Lepas tu sekarang dah bagi tips sekali kan. Dan lagi satu saya nak tambah, apa-apa pun kita buat mesti ada minat dan kita enjoy. Itu yang penting. So especially kalau adik-adik yang kat rumah ni, balik semula tanya dengan diri sendiri, kenapa nak jadi atlet? Sebab banyak sekarang ni ikut kawan-kawan. Orang buat ni trend. Kan macam orang buat ni nak ikut. Orang main basikal nak main basikal. Tapi yang penting kita tanya diri kita, kita suka ke buat benda? Enjoy tak? Okay, so, itu yang penting tu, enjoy tu sebenarnya. Walaupun kita dalam pandemik ni pun, kalau kita memang hati dan jiwa kita memang suka basikal, kita akan cari macam mana nak meneruskan untuk nak meminati sukan tu, dan seterusnya kita nak perform kan, betul tak? The whole idea kita nak perform balik. Bila semua dah balik semula kepada normal, kita nak perform balik. Kita dah excited nak pergi competition dan sebagainya. So gunakan masa ni sebenarnya untuk pastikan di mana kita meningkatkan keperluan psikologi kita, meningkatkan kita punya tahap fizikal kita. Sebab takut bila dah balik nanti macam kena start daripada kosong pula. Ya, macam mood tu tengah tak on mood lagi tau. Momentum tu tak ada. Tak on lagi, tak start lagi. Yang penting bila even duduk rumah pun memang kita kena sentiasa mengaktifkan diri tu dengan cara-cara yang kita bincang tadi lah. By the time dah sampai sekolah tu ataupun dah balik ke pangkal jalan orang kata kan. Kita dah tinggal nak laksanakan. Mungkin kita bukan 100%, mungkin kita tinggal tu 100%, tapi bila balik ni mungkin at least kita nak ada 60%. Jangan pula terus kosong. Sudah pula nak kena start balik. Saya tahu kalau coach saya kata balik cuti nak balik tu, saya rasa lagi risau. Nak balik kena buat fitness test tu dah terus pegang kepala dah tak tidur malam dah. Betul tak? Okey adik-adik, soalan pada hari ini adalah apakah cabaran yang perlu dihadapi oleh seorang atlet berbasikal?
So, terima kasih Kak Azura kerana banyak share pasal sukan basikal ni, dan of course kita ada jago-jago negara kita yang hebat-hebat sebenarnya kan. Dan mereka sentiasa kita memang antara selalu dapat tiket ke Olimpik dan sukan Asia dan sukan SEA dan sebagainya. Dan saya harap adik-adik yang dekat rumah ni pun dapat menggunakan teknik-teknik ataupun keperluan psikologi sukan yang kita bagi tahu khusus untuk untuk sukan basikal ni, dan gunakan di rumah, dan pastikan anda juga menjadi seorang juara. Bukan sekarang, mungkin besok, mungkin lusa, tetapi ia start daripada hari ni. Dianya akan start daripada hari ni. Train benda-benda ni sebenarnya. Betul tak? Penting kan? Yang itu yang penting. Itu sahaja untuk episod hari ini. Terima kasih kepada Puan Azura kerana meluangkan masa bersama-sama kita untuk bercerita tentang sukan basikal ini. Dan sehingga kita berjumpa di episod akan datang lagi. Saya Aruna dan ini Minda Juara.